Buat lagi kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya kita bertemu lagi pada subuh ini, dan diberi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya sifatkan sebagai kelebihan solat berjemaah, ya, sebab tidak semua orang dapat solat berjemaah subuh ini, tidak mudah, dan saya pun kadang-kadang banyak juga tertinggal. Yang dapat ni satu kelebihan yang Allah SWT berikan kita pada hari ini, dan semoga Allah SWT memberikan lagi kelebihan-kelebihan ini pada hari-hari yang akan datang. Ini adalah keistimewaan yang diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW, itu solat berjemaah, ya. Dan hari ini insya-Allah muslimin dan muslimat rahmatullah, saya sambung kembali perkongsian, bukan mengajar, ya, tidak mengajar, kita berkongsi sahaja. Dalam tajuk Rasulullah SAW sebagai muallim ataupun pendidik yang tergolong, ya, dalam kita meneliti cara baginda mendidik para sahabat ini, semoga akhlak baginda, perilaku baginda dan apa-apa perbuatan baginda ini bolehlah kita menjadikan, bukan bolehlah, mestilah sebenarnya menjadikan role model, dan kita cuba untuk praktiskan dalam hidup kita. Salah satu daripada akhlak Nabi ini apabila berbicara ataupun di dalam mengajar para sahabat ini, baginda ini memberi penumpuan kepada semua pendengar dia. Yang orang yang mendengar kuliah baginda ni merasakan bahawa baginda ni melihat dia, bukannya dia duduk ni orang tak nampak macam tu lah, tidak, ya. Jadi di sini disebut bahawa antara keistimewaan pendidikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah memberikan hak kepada setiap yang duduk di dalam majlis baginda. Semua orang duduk dalam majlis itu berhak bertanya, berhak diberikan, disantuni, maksudnya, ya, berhak disantuni, berhak mendapat ilmu. Dan hak itu baginda memberikan penumpuan yang sama rata, sehingga menyebabkan semua pendengar merasakan bahawa dialah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Jauh beza kita dengan saya lah, jauh sangatlah beza, ya, bagaimana Rasulullah menjadi pendidik ini. Murid-murid di dalam kelas dia, dua kelas kalau hari ini kita murid-murid dalam kelas, kalau dulu baginda berkhutbah ataupun mengajar di masjid baginda, Masjid Nabawi, ataupun di mana-mana tempat, orang yang hadir itu merasakan dia diberi penumpuan, ya, keistimewaan. Ini disebut di dalam hadis, di dalam syama'il, dalam syama'il Muhammadiyah.
an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu fi wasfihi di majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana yu'ti kulla julasaihi binasibihi la yahsibu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Artinya atau maksudnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ketika menyifatkan majlis Rasulullah SAW. Orang minta macam mana majlis Nabi ini, sifatkan ya Sayyidina Ali. Beliau berkata, adalah baginda SAW memberikan kepada semua orang yang hadir pada majlis baginda akan bahagian masing-masing. Setiap orang yang hadir dalam majlis baginda merasakan atau menyangka bahawa sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih dimuliakan oleh Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri. Ya, dia rasa aku datang majlis Nabi, aku rasa akulah orang yang Nabi lebih beri perhatian. Orang lain pun rasa macam tu juga. Ya, tak ada orang yang masuk Nabi tak pandang aku, ataupun Nabi tak tegur aku. Ya, macam rasa tak ada dalam kelas tu je. Macam melukut, orang kata kan, macam melukut di tepi gantang. Tidak, Nabi baginda ini bila bersama dengan para sahabat ataupun orang hadir ni sahabat lah, ya. Orang Islam yang sempat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beza sama ada sahabat tu kibar ataupun bukanlah, atau sirar ni sahabat biasa, ada sahabat kibar. Tetapi semua yang hadir tu rasa dia lebih diutamakan, lebih diberi perhatian. Itu kelebihan Nabi lah. Kita ataupun saya sendiri nak begitu memang tak pandai lah, tapi kita usaha. Maksudnya jangan jadikan, kalau dalam pengajaran ini ataupun kita menjadi pendidik, meletakkan orang tertentu ni di pinggir, tidak diambil endah. Ya, macam orang sebut ayat sebenarnya tak bagus, macam dianak tirikan. Sebenarnya tidak begitu. Sian ayah tiri, mak tiri yang baik ni, bila orang sebut gitu, dia kecil hati juga. Betul tak? Ada. Ya, bahkan anak tiri pun rasa, kenapa orang cakap dia anak tiri kan, bapak tiri aku baik, mak tiri aku baik. Sebab cerita dulu, cerita mak tiri, bapak tiri jahat. Bukannya mesti begitu, ya. Tapi bila orang buat dia jadi tajuk ataupun jadi peribahasa ataupun simpulan kata, akhirnya dia jadi satu benda yang selalu disebut-sebut lah, ya, dianak tirikan. Padahal anak tiri kata aku okey, walaupun anak tiri, ya. Tak apalah. Nak cerita Nabi ini dalam majlis baginda, tidak ada sahabat yang rasa begitu. Saya pun ada masuk kuliah-kuliah dalam guru-guru kami ni. Ada guru tu kalau kita masuk rasa seram. Seram sebab apa? Sebab dia semua orang dia tanya. Semua orang. Tak ada orang kecuali dia siap sebut sendiri nama nanti seorang-seorang. Memang kita rasa memang dipedulikan sangat lah. Hal gitu dalam kelas tak nak orang macam tu. Seram kena tanya, dah lah bahasa Arab. Soalan pula tak ada dalam buku yang merayau mencari. Dulu tak ada Google, tengok handphone. Apa yang kita baca malam tadi, itulah yang kita harapkan. Atau kita berharap agar guru tak nampak kita. Macam tu pula. Itu sebab alam belajar dia lain. Alam di dalam kita mengharapkan sesuatu, perhatian, kita mengharapkan orang nampak. Ada juga kadang-kadang orang sifat dia lain. Masa dia tidak ada kedudukan ataupun jawatan, dia melihat orang di sekeliling dia sama kawan-kawan dia. Ini tak baguslah perangai ni. Bila dia ada jawatan, dia mula dah jumpa kita pun cakap sekejap, tak tahulah sibuk sangat je atau macam mana.
Tapi cakap dengan orang lain lama pula orang yang satu darjat dengan dia ni. Itu ada orang begitu, diuji dengan jawatan, diuji dengan kedudukan. Bila dapat saja, dia tune dia lain sikit lah. Tune dia lain. Dulu contohnya dia tidak ada jawatan. Biasa orang besar-besar ni, daripada orang biasa dia menang pilihan raya kan, jadi YB. Jadi YB dia lain pula tune dia cakap, ataupun dapat gelaran dari istana kan, biasa Datuk Seri lah. Tune dia bila dapat tu dia lain pula cakap. Minta maaf lah Datuk dalam ni, saya nak cerita Datuk luar. Ada begitu, sahabat-sahabat saya pun begitu. Dia tengok dulu lain sikit, dia ada lain sikit cara dia. Nabi tidak. Ketika baginda belum dilantik jadi Nabi ke, sudah jadi Nabi ke, Allah telah jadikan baginda Nabi SAW ini qudwatun hasanah, sebagai ikutan, role model, akhlak yang paling mulia. Yang apa jua, padahal dia penghulu para anbiya, penghulu syurga ketua penghulu para anbiya wal mursalin dan juga penghulu syurga. Tak ada dah tinggi daripada Nabi jawatan makhluk ni. Bukan jawatan manusia, jawatan makhluk. Atas muka bumi, di alam ini, di kalangan makhluk, tak ada yang tinggi pada Rasulullah SAW. Tapi kedudukan baginda tetap merendah diri. Dan antara ciri-ciri keistimewaan pendidikan yang dilaksanakan oleh baginda ialah sifat tawadhu', merendah diri kepada para penuntut ilmu, orang yang bertanya ataupun mengambil faedah daripada baginda dan yang lemah kefahamannya. Nabi ni merendah diri, padahalnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi sifat baginda ni sangat merendah diri. Kalau maksudnya orang ini dapat gelaran macam-macam lah, dapat gelaran Datuk Seri, Tan Seri, Tun, Datuk Panglima, tak kira lah, jawatan penuh, pangkat kiri kanan berat jalan. Tapi sifat tawadhu'nya ada, sehingga orang rasa dia ni betul ke orang kata dia ni Tan Seri sekian-sekian, biasa we nampak tepuk tampar. Tapi kita janganlah pula dia buat macam tu, kita lebih-lebih pula tepuk paha pula, jahanam perangai macam tu. Orang Melayu ni kadang-kadang macam tu pula. Orang Melayu lah, orang Arab begitu juga. Tapi nak cerita ni, Nabi ni sifat dia adalah tawadhu', merendah diri, terutama kepada para sahabat, orang-orang menuntut ilmu yang Nabi ini tidak berkira. Kita bacakan hadis. Hadis ni agak panjang, kalau saya baca lambat minta maaf lah, mata rabun. An Abi Rifa'ah Al-Adawi radhiyallahu anhu ta'ala an qala an Humayn bin Hilal qala Abu Rifa'ah intahaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu qala fa aqbalu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursi hasibtu qawaimuhu hadidan qala fa qa'ada alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Rifa'ah Al-Adawi. Dia berkata apa? Saya berkata macam tu. Qala an Humayn, daripada Humayn. Dia berkata daripada Humayn bin Hilal. Kemudian berkata Abu Rifa'ah, dicampur sikit matan. Beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki asing yang datang untuk bertanya kepadamu tentang urusan agamanya.
kerana tidak tahu mengenai agama ataupun mungkin hukum hakam di sini ya. Kata penulis dia buat hubungan. Beliau berkata, kata Abi Rifa'ah tadi, lalu baginda menghadap kepadaku dan menghentikan khutbahnya. Kemudian baginda datang kepadaku dan dibawa kepada baginda satu kerusi yang diperbuat, kemungkinan kerusi itu dibuat daripada kayu, daripada besi. Rasulullah pun duduk di atas kerusi tersebut dan mengajarku tentang ilmu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Kemudian baginda menyambung semula khutbahnya dan menyempurnakannya sehingga selesai. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abi Rifa'ah. Dia nak cerita bahawa Humaid bin Hilal cerita. Humaid bin Hilal, mungkin orang yang datang bertanya lah. Dia mengkhabarkan, Abi Rifa'ah ni mengkhabarkan ada orang namanya, dalam riwayat ini sebut Humaid bin Hilal datang. Masa itu Rasulullah pun tidak disebutlah di sini bagi dia tahu atau tidak, tapi orang ni datang, orang asing ni datang untuk bertanya tentang agama. Kemudian Abi Rifa'ah pun berkata, ada orang datang nak jumpa Nabi. Nabi tengah khutbah ni, maka datang sahabat ni bagi tahu ada orang datang nak tanya Nabi tentang agama. Maka Nabi berhenti khutbah sebab nak jawab soalan tu. Sampai berhenti khutbah dan Nabi cakap, bawakan aku kursi. Nabi pergi kat orang tu duduk atas kursi. Nak tu explain. Sebab kata Imam Nawawi, jika persoalan orang yang bertanya itu, sebab orang ni mungkin dia datang dari jauh, yang bukan dalam kalangan ahli Madinah. Biasanya Nabi tahu sahabat-sahabat ahli Madinah. Ada yang bukan duduk dalam kawasan bandar Madinah, dia jarang jumpa, jarang-jarang. Maksud dia datang dari luar. Biasanya kalau mereka datang dari luar ni, selain untuk ilmu, mereka kalau tanya soalan itu penting untuk diri dia ataupun untuk kaum dia di luar lah, mungkin kabilah dia. Nabi bila ada dikatakan orang lelaki asing masuk, bukan ahli Madinah, datang nak jumpa Nabi tu berhenti khutbah, pergi kat orang itu, dibawakan kepada baginda Nabi SAW di kerusi, dan baginda pun terus menjawab persoalan orang itu. Dia tak tangguh, baginda tak tangguh. Dia cakap, tunggulah sekejap, orang khutbah ni. Sebab tahu kepentingan orang itu. Ya, kata Imam Nawawi, hendaklah bersegera menjawab soalan orang yang bertanya dalam perkara yang penting, yang kita nampak dia itu penting bertanya. Jangan kata tak apalah nanti petang sikit. Kalau nampak penting, terutama orang yang menyoal itu adalah berkaitan dengan iman dan rukun Islam. Dan para ulama bersepakat menyatakan bahawa apabila ada orang bertanya mengenai iman dan cara masuk Islam, maka ketika itu juga diwajibkan menjawab dan mengajarnya. Begitu sekali. Kita tuan-tuan, termasuk saya lah, kalau kita berjalan, contohlah ya, tiba-tiba ada orang non-Muslim tanya, boleh cerita tentang Islam? Kena jawab segera, kata ulama. Kena explain terus. Mana tahu dengan explain itu, masa tu dia berharap nak tahu. Mungkin malam tadi dia mimpi. Ada kadang-kadang orang Islam dia mimpi malam kan. Dia mimpi pelik. Ini cerita orang sahabat-sahabat ataupun kenalan yang saya tahu lah. Dia cerita sejarah dia masuk Islam. Antaranya ada cerita dia mimpi sebelum itu. Nak kira dia masuk Islam macam tak ada logik, bukan belajar pengajian Islam sangat pun kat sekolah tu, masuk sebab syarat dia. Ya, pengajian moral dia malah masuk, dia masuk pengajian Islam nak dengar kan. Ada setengah tu memang tak ada keluarga-keluarga non-Muslim.
Jadi tiba-tiba hidayah itu datang, dia dari mimpi. Jadi kalau mana tahu kalau kita ni ada orang dalam Muslim tadi, rupanya dia mimpi mana tadi. Nampak macam orang yang pakai kopiah, ni janggut putih contohlah. Mesti ada ni tanya, boleh cerita sikit tak Tuan Haji pada saya tentang Islam? Oh, kita tengah sibuk contoh. Kalau sibuk sangat, bagi nombor telefon. Sekarang lah, dulu tak ada, tak bagi nombor telefon. Kata ulama, kalau bertanya tentang Islam ataupun cara masuk Islam, maka ketika itu juga diwajibkan menjawab dan mengajarnya. Jangan tangguh. Ya, jangan tangguh. Saya ada iklan semalam ke kemarin ni, tapi tak isi lagi bola. Grup interface, saya tak ingat grup mana, tapi adalah dalam WhatsApp. Membuat daurah lah, kita panggil kursus bagaimana nak berdakwah. Sebab yang mengajar ni adalah orang-orang bukan Muslim dahulu, kemudian masuk Islam dan mereka aktif dalam dakwah, mengajar orang masuk Islam. Jadi dia nak ajar kita cara bagaimana nak approach, apa yang perlu dibuat, do and don't, apa boleh dibuat, apa tak boleh dibuat ketika kita approach orang bila bertanya macam mana nak masuk Islam. Hak ni tak ada dalam kitab. Kalau baca kitab fiqh tak jumpa. Memang ada tulis al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, memanglah ada. Tapi bila kita nak turun, orang panggil street dakwah ni, rupanya kelu juga. Saya pun sama juga, tak cakap orang sebab tak ada pengalaman sangat. Ada sikit-sikit lah, tapi tak boleh dijadikan contoh langsung. Ya, mari orang asli contoh, ya kan, orang asli dia ni tak ada agama setengahnya. Asli dululah, asli sekarang ni dah ada Kristian, ada Islam, kan. Ada agama lah. Kalau tak Islam pun dia ada agama. Dulu dia tidak ada agama, dia etis kita panggil. Dia percaya roh nenek moyang itu saja. Maksudnya tidak ada hari pembalasan. Kitab pun tak ada. Dia macam tu. Bagaimana kita nak jawab bila ditanya tentang ketuhanan? Hal ni kita tak pandai jawab. Saya lah tak pandai nak jawab. Kena dulu ikut daurah dulu. Ya. Ingat ada sahabat saya tu, dia ikut, ni bukan dakwah ni, dia gerakkan dakwah yang lain pula. Ialah dia pakar dalam bidang tafsir dan hadis juga lah. Sahabat dia kata cuti baru ni dia ikut street dakwah, belajar macam mana nak rasa perasaan turun ke padang ni, bukan duduk di kuliah dia bagi ceramah sedap lah, ya. Hendaklah kita mengajar orang masuk Islam, bukan main lagi berapi-api bercakap. Sekarang turun betul, pergi jumpa non-Muslim, macam mana kita nak, apa ayat pertama nak sebut pada non-Muslim masuk Islam, nak bagi tahu kelebihan Islam. Kita cerita-ceritakan, dia kata semalam orang Islam yang langgar kereta aku tercabut. Kita pun terkena macam tu, tergambar pun. Nak cerita kebaikan Islam pun orang Islam, jiran Islam sebelah aku yang campak putus rokok kat depan tetangga aku, jiran Islam susu campak rumah Cina. Dia yang buang-buang sampah, tak tutup sampah, korek-korek dia kucing, habis rumah saya. Dia yang bela kucing dia berak rumah saya. Contohlah. Haru kita nak jawab macam mana nak cerita Islam tu indah, perangai orang Islam tak indah. Yang ni kita belajar. Kita nak cerita bagaimana orang bila ditanya oleh orang bukan Islam, bagaimana jawab. Sebab ulama kata bila tanya tentang iman dan cara masuk Islam, wajib dijawab segera, tidak boleh ditangguhkan. Nabi dah tunjukkan bila ada orang luar datang dan Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ditanya, ada orang nak tanya tentang agama, urusan penting lah tu, terus bagi dia berhenti khutbah, ya, berhenti berkhutbah, berhenti mengajar lah maksudnya. Pergi dekat orang itu, cerita terus, jawab terus. Macam kita hari ni orang kuat lah, hello, apa ni, saya sekian, nak tanya macam mana masuk Islam, tengah mengajar, berhenti dulu mengajar, stop, angkat telefon dulu. Macam tu lah maksudnya.
ya, dengan izin lah. Kemudian disebut tidak semestinya guru mengajar di dalam keadaan berdiri, sebab standard orang dulu berdiri lah, ataupun bukan satu kedudukan sahaja, boleh dalam keadaan duduk atau bersila atau duduk atas kerusi. Sebab apa Nabi tunjuk duduk atas kerusi? Kerusi ini pada zaman dahulu dia benda yang agak gharib lah kita panggil, agak asing, bukan macam kita datang rumah ada kerusi, ya. Setahu saya lah, sebab kerusi ni bukan satu benda yang banyak dijual ataupun digunakan sangat. Kita ada Melayu pun begitu, yang duduk kerusi pun zaman Sultan Melaka tu pun saya rasa tak ada. Kalau raja duduk adalah raja kan, tandu dia ada tempat sandar, ataupun bagi dia duduk atas bersembayang di atas takhta tu ada tempat, tu pun macam orang nikah kan, tempat itu duduk, tak ada buat tunjuk kerusi, kecuali Kisra, maharaja dulu lah. Tapi orang awam tak ada, datang rumah pun bersila. Jadi bila ada kerusi ni jarang ada, dan Nabi pun menggunakan kerusi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita berbahas, kita tengok, saya dulu ada buat kajian pendidikan solat di atas kerusi. Orang nampak mudah je kan, solat di atas kerusi. Sekarang ramai solat atas kerusi. Dulu masa saya kecil tak ada. Sama ada solat berdiri atau solat duduk, tak ada kerusi kan. Sekarang ada kerusi. Solat atas kerusi pula sekarang ada. Boleh tak solat atas kerusi? Orang buat boleh lah kot. Jadi kita buatlah kajian, kajian kat mana bermulanya orang solat atas kerusi, masa bila. Susah juga jadi, tanya orang tu semua tak boleh jawab. Bagilah jawapan tapi tak tuntas, orang kata yang tak konkret. Jadi kita buat conclusion, kerusi ni ada pada zaman Nabi, ada sebab Nabi guna kerusi tadi masa mengajar. Tapi Nabi solat dalam keadaan uzur, tak duduk atas kerusi. Kerusi ada, bagi dia duduk macam biasa, sebab ada tawarruk, iftirash, ataupun bagi dia ada duduk bersila. Duduk bersila tu duduk tarabuk kita sebut ya. Sebab Nabi pernah dilanggar oleh unta, tak salah saya, bagi dia Nabi SAW. Mungkin dalam peperangan atau bagaimana, langgar oleh unta, bagi dia cedera, tak boleh sembahyang berdiri, bagi dia sembahyang duduk, tak silap, duduk dengan tarabuk, tak salah saya. Nanti saya semak dia lah. Tapi ada lah, tak ada terkursi pun, tarabuk, duduk bersila. Jadi kita cari banyak kajian, kemungkinan permulaan, bukan saya kata sembahyang atas kursi tak boleh, dia punya finding kajian tu boleh lah, yang ulama ramai pun kata boleh, sah maksudnya. Tapi ada kondisi-kondisi masa bila boleh atas kursi, masa bila tidak boleh atas kursi. Dia ada kondisi dia, bukan semua keadaan ya. Cuma saya nak ceritakan kemungkinan besar permulaan orang mula solat atas kursi ni bila kita dah ada kenderaan yang bergerak, yang kita duduk dalam itu dalam keadaan yang lama. Dulu zaman Nabi ada orang naik kenderaan yang unta, tapi boleh berhenti. Bila nak solat, berhenti unta, turun, boleh solat. Nabi solat atas unta ataupun atas kuda, solat sunat saja, solat wajib bagi dia berhenti. Tapi bila teknologi kita dah meningkat, orang mula naik kapal terbang, semayang terbang atas kursi kan. Jadi bila nak solat, macam mana nak solat? Takkan suruh terbang berhenti je, turun keluar. Tak logik tak pula kan, sebab perjalanan yang jauh. Jadi disitulah mula inovasi solat atas kursi permulaan. Kemungkinan itu kita punya petisi sudah, sebab tak ada cerita sejarah permulaan yang asal. Itu salah satu. Saya nak cerita kursi ni tadi, duduk atas kursi ni. Jadi zaman baginda ada kursi, tak ada. Hadis tadi tunjuk Nabi guna kursi, jumpa orang, explain, dan baginda duduk atas kursi. Itu ceritanya lah. Kadang-kadang kita panggil petunjuk, syahid, petunjuk daripada hadis itu kita boleh
mengetahui keadaan zaman itu. Dan ada hubung kait dengan beberapa hukum. Macam saya sebut kerusi tadi lah, solat atas kerusi, hubung kait dengan hukum. Jadi kita kena kaji kerusi itu ada dalam zaman Nabi. Itu permulaan kajian kita, problem statement lah. Ya, mula-mula orang duduk atas kerusi kenapa, apa dia punya latar belakang kajian dan sebagainya. Ya, cuma faedah ini saya nak sebut lah, ya, keadaan kita solat atas kerusi ni bukan semua keadaan boleh. Sebab bila kita solat atas kerusi, saya sebut lah, ya, takut tuan-tuan ikut orangnya, orang solat atas kerusi, kita solat atas kerusinya. Bila kita solat atas kerusi, kita meninggalkan sujud kebiasaan, ya kan? Itu kena hati-hati, ya. Kalau kita mampu sujud, sujud biasa, ya, kita tak boleh tinggalkan sujud. Dalam rukun solat, rukun fi'li, sujud ini di antara yang utama. Di antara utama dua, ya, qiyam dengan sujud. Sujud ni waktu kita paling merendah diri kepada Allah, ya, buntut lebih tinggi daripada muka, kan, daripada kita. Waktu paling kita hampir taqarrub ila Allah, waktu paling hampir dengan Allah adalah ketika sujud. Jika kita nak solat, kita jangan mencari ruang untuk meninggalkan sujud yang meletakkan 7 anggota tubuh kita di atas tanah. 7 anggota ni, dahi, lagi apa lagi? Telapak tangan, lutut dan kaki, kan. Ada orang hidung tak masuk dalam sujud, tapi kena tak apa. Tapi ada dagu sekali tulis. Dan cerita 7 anggota ini sebolehnya dalam solat jangan tak lakukan. Lain kalau keusuran betul. Sebab tu saya kata tak semua keadaan kita boleh solat atas kursi. Kalau solat juga atas kursi, pastikan kita boleh sujud. Boleh sujud. Kalau nak tinggal, kecuali kalau kita sujud, kita solat atas kursi dan kita sujud, kita nak bangkit balik, tak boleh naik atas kursi balik. Maka ketika itu kena duduk di bawah, tawarruk. Dia panjang cerita dia. Setiap keadaan itu, kondisi itu, dia ada jenis orang itu apa keusuran dia. Sebab semua solat, semua perilaku tu dia ada kaitkan dengan jenis keusuran. Ada orang memang tak boleh terus ni, macam kakak saya itu dia bedah mata. Doktor kata tak boleh sujud, tak boleh rokok. Dia sembahyang berdiri. Daripada tahiyat semua berdiri, tak boleh tunduk. Tunduk sikit lah kalau boleh. Untuk meraihkan kadar sujud, tunduk sikit. Itu kondisi kesihatan dia ketika itu. Ada orang dia tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk setiap masa, sujud pun tak boleh. Ya, tu kondisi, setiap orang ada kondisi tertentu. Tapi kita tidak boleh langsung ikut orang. Saya uzur, saya kena begini solat saja. Orang lain tu uzur macam tu, jadi saya ikut. Tidak. Ya, setiap rukun dalam solat, cerita lain sikit lah, sebab saya rasa ada tanggungjawab saya menyampaikan. Setiap rukun dalam solat, rukun fi'li, qauli tak ada masalah, kan, sebab qauli kita baca, ataupun rukun niat ke qalbi, kan, itu kita niat saja. Ini rukun fi'li ni, perbuatan itu hendaklah disempurnakan jika kita tidak uzur. Ingat, ya, kalau kita mampu berdiri, kita kena berdiri. Kalau kita mampu duduk tasyahud, kena duduk tasyahud. Kita mampu sujud, kena sujud. Jangan tinggalkan. Tidak ada excuse kalau kita ada kemampuan. Tak ada kemampuan, barulah kita gunakan alternatif lain yang ada rukhsah, keringanan dalam syarak. Ibu saya umur dekat 90 tahun. Alhamdulillah masih lagi mampu solat, ya. Walaupun ingatan dia mula slow sikit lah. Dia saya tak bagi dia solat atas kursi. Saya kata, mak boleh sujud tak? Boleh. Cuma dia kata dia berdiri lama, dia tak boleh. Lama-lama dia rasa, mak berdiri dulu. Rakaat pertama berdiri. Duduk boleh, duduk tak ada masalah. Dia okey lah perempuan. Kata berdiri, dia sujud. Saya tanya, rokok boleh? Rokok tumbang lah. Rokok tak tumbang, dia kata. Okeylah, rakaat pertama kena rokok. Tidak sujud. Nak naik rakaat kedua dia tak boleh, dia kata. Kalau naik juga tumbang, badan dah goyang. Rakaat kedua mak duduk macam biasa.
duduk tawarruk. Tak boleh tawarruk, duduk iftirah. Tak boleh iftirah, duduk tawarruk, sila. Begitu. Tapi mak jangan tinggalkan sujud waktu kita paling taqarrub ila Allah, mendekatkan diri. Melainkan kalau tak boleh sujud, itu baru ada rukhsah yang lain, ya. Intabihu, hati-hati kita dalam ibadat. Hadis terakhir saya tambah ni sebab tak nak tulis. Contoh Nabi ini daripada Sayyidina Abi Ayyub, beliau berkata, ya, saya baca dulu dia punya maksudnya, sebab mata pun tak pernah nampak. Daripada Sayyidina Abi Ayyub, beliau berkata, hadis ni riwayat Muslim, ya, sesungguhnya ada seorang Arab Badui dalam keadaan bermusafir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memegang tali unta Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Ada riwayat kata ya Muhammad. Maksud riwayat hadis perawi itu dia syak. Orang tu datang disebut ya Rasulullah, tu disebut ya Muhammad. Jadi hadis tu dia sebut dua lah. Atau ya Muhammad, khabarkan kepadaku akan perkara yang boleh menghampirkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Kata Sayyidina Ayyub, baginda terdiam seketika. Terdiam satu soalan, kan kita pun terdiam juga. Satu soalan, satu Nabi tu gerak, tiba-tiba orang datang ambil unta baginda, berhentilah unta, kan. Orang, kalau kita raja berjalan, tiba-tiba orang tahan kereta raja, cabut kunci kereta, marah kan. Ni Nabi ni tengah jalan, tiba-tiba orang datang pegang unta Nabi, macam pegang kunci kereta lah, stop kan. Kerana kita dalam kereta berkuah ajar ni, tak hormat ni pemimpin seluruh umat manusia. Orang dah tahan, dia tanya Nabi. Dan Nabi diam seketika, tak marah pun. Nabi diam. Kemudian baginda memandang kepada para sahabat, tengok sahabat. Kemudian selepas itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah diberi taufik dan hidayah. Nabi cerita kat sahabat ni, sesungguhnya orang yang bertanya ni telah diberi taufik dan hidayah. Bukan cakap Nabi jangan ikut perangai macam ni. Tak senonoh ni, orang tu berjalan, tiba-tiba ambil unta, pegang tali unta. Nabi tak cakap gitu. Nabi diam sekejap, macam kita kata ambil nafas lah, kan. Nabi tengok orang ni mengejutkan lah, mengejutkan cara dia. Tapi Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang bertanya ini telah diberi taufik dan hidayah. Dengan soalan yang diberikan tu bagus soalan tu maksudnya. Kemudian Nabi bertanya pada orang itu, ulang balik, adakah kamu telah, apakah yang telah kamu soal sebentar tadi? Nabi minta ulang balik, sebab Nabi kagum dengan soalan itu. Maka Badui, kalau tuan-tuan baca hadis, kalau sebut Badui, memang kita nampak kasar. Perilaku dia kasar, sebab cara hidup dia normal, kan, kasar. Dengan Nabi pun begitu. Jadi Badui itu ulang balik soalan itu. Lalu baginda pun bersabda, hendaklah, dia jawab yang tadi, menghampirkan syurga dan jauhkan neraka. Apa yang Nabi jawab? Hendaklah kamu menyembah Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Itu mula-mula Nabi sebut tentang iman dulu. Kemudian dirikan solat, perkara pertama, kan, dalam rukun Islam. Keluarkan zakat. Nabi cakap yang fundamental je. Orang Badui tanya, dia jawab, Nabi pun jawab yang utama-utama jugalah. Tak lupa pula balik nanti. Jangan syirikkan Allah, beriman dengan syirikkan Allah, tunaikan solat, tunaikan zakat, hubungkan silaturahim. Nabi cakap, jangan bergaduh dengan orang, ya. Hubungkan silaturahim ni bukan sekadar bergaduh saja, tuan-tuan. Tunjuk akhlak yang mulia. Silaturahim lah. Akhlak buruk, kita nak bergaduh je, itu bukan silaturahim. Tunjuk akhlak mulia. Dan Nabi kata apa? Lepas tu, lepaskanlah unta, lepaskanlah tali yang memegang unta aku ini. Nabi kata dah sekejap tu, panggillah kat aku jalan pula. Jadi Nabi ini dalam hadis ini dia telah disyarahkan, disebut bahawa orang Arab Badui itu pegang tali unta Nabi ini adalah untuk memudah bertanya. Cuma cara orang Badui memang kasar.
Kita kata orang Arab kasar dah, Badui kasar lagi. Ya. Tuan-tuan kalau baca sejarah orang pergi haji tahun 1000 sebelum 1900 ada dalam FB. Catatan itu ditulis, ada pencatatan. Sedang saja dia pegawai perubatan tanah yang pernah bekerja dengan British. Dia pergi haji naik kapal layar. Waktu kapal layar ke bawah, tak ingat. Tapi itulah catatan yang ada di tanah Melayu yang paling awal dia dijumpai. Menulis tentang perjalanan pergi haji. Dulu tok nenek kita pergi haji tak buat catatan kan. Pakai berapa dia cerita dulu macam ni pergi haji. Ini dia buat catatan perjalanan dia. Ada dalam FB, alhamdulillah kita boleh baca. Kita boleh hayati lah. Dia macam pergi Jeddah. Dia cerita di antara kalau pergi Mekah, Madinah tu, dalam perjalanan itu kebiasaan jemaah haji akan ditahan oleh orang Arab Badui, tak salah saya, orang Arab Badui yang gangster lah. Tahan dan macam culik lah, bawa tempat dia. Dia minta bayaran, duit ke, minta air. Kebanyakan ramai yang kena pada waktu itu. Sebab ialah pergi naik unta je, bukan ada kenderaan. Daripada Mekah ke Madinah naik unta. Ditahan oleh Arab Badui di tengah-tengah. Dia jadikan tahanan orang-orang. Sebab waktu itu mungkin kerajaan Osmaniyah dia dalam apa, terasa saya macam penjajahan, dan kerajaan Osmaniyah dia masih tak berapa stabil ni. Tapi tak kejatuhan lagi sebab masa tu tahun sebelum 1900 tak salah saya awal 1900 berapa tulisan tu. Jadi waktu itu kerajaan Osmaniyah dah ada stabil, tidak. Jadi tentera yang dihantar untuk menjaga jemaah haji ni tak banyak, ataupun mungkin dah ditarik. Jadi bila kurang tentera, orang Badui ni dia mengambil kesempatan lah, tangkap orang jemaah haji. Bahkan ada yang ditangkap tak lepas, mungkin dibunuh, dijadikan tawanan ke, ataupun dibuat wallahu alam lah. Dia cerita mungkin juga tok-tok moyang kita dulu hak pergi tak ada balik tu tangkap Arab Badui tu. Ibu tahu, kita tahu. Tapi memang ramai kan orang Melayu kita dulu pergi haji. Kampung saya sendiri, tok-tok nenek saya ada, bukan tok yang saudara saya, pergi tak kembali. Ada kata mati kat sana. Mati macam mana tak tahu, mati penyakit ke. Takkan semua orang pergi mati penyakit belaka. Mungkin lah tak ada vaksin dulu kan. Tapi saya rasa ada yang pergi itu tentang kat Badui itu juga. Dia buat tawanan. Sama ada dia buat tawanan jadi hamba ataupun dibunuh, Allah alam. Jadi cerita ni. Jadi orang Badui ni pegang unta Nabi, nak tanya soalan. Itu macam ada salah lah. Macam saya sebut tadi, orang bawa motor tahan, cabut kunci kereta, cabut kunci motor, tanya soalan. Pegang unta, pegang tali unta. Dan Nabi menjawab soalan itu, tak marah, dan melepaskan. Dia macam panggil kunci motor balik kita kan. Dah jawab soalan ni. Jadi Nabi kata, dah jawab soalan ni, lepaskanlah tali kekang unta aku ini. Sifat tawaduk dan kasih sayang ditunjukkan oleh baginda kepada penanya, walaupun keadaannya kasar dan bertanya bukan pada masanya. Nak bertanya datanglah waktu kuliah ilmu. Ni tengah orang berjalan ditanya soalan. Namun baginda tetap melayannya dengan sebaik mungkin. Ni pendidik agung, macam mana melayan umat dia, umat baginda Nabi SAW dengan sebaiknya, walaupun kalau kita lihat kasar lah. Allah Ta'ala ala alam. InsyaAllah kita jumpa lagi jika ada panjang umur di kuliah-kuliah akan datang, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.